Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Selamat bertemu lagi dalam pengajian zaman akhir bagi kali yang ke-49. Baik, mula-mula kita lihat khabar-khabar yang agak terkini. Yang pertama, lebih 41 orang maut selepas Taufan Ida. Nama macam nama Melayu. Taufan Ida yang menyebabkan banjir besar dan puting beliung melanda 4 negeri di Amerika Syarikat sejak beberapa hari lalu. Semua stesen kereta api New York diarah tutup. Ini lapor utusan. Jadi Presiden Amerika Syarikat dia memberi amaran tentang krisis iklim. Dikatakan sebagai krisis iklim. Luas maksudnya tu. Krisis iklim, dan negara itu perlu mempunyai persediaan lebih baik pada masa hadapan. Bandaraya New York pun diisytiharkan sebagai darurat. Kita tengok video-video, gambar-gambarnya, banyak tempat lah yang air naik lah. Yang kedua, beberapa pakar meramalkan ribut geomagnetik atau ribut suria akan melanda bumi pada minggu ini sehingga membawa malapetaka yang tidak diingini. Itu lapor utusan. Ribut itu boleh menjejaskan grid elektrik, transformer dan mengganggu satelit serta komunikasi radio. Tapi setakat ini alhamdulillah tak adalah apa-apa yang luar biasa lagi kan. Cuma kita berhati-hati sahaja. Yang ketiga, mustahil paksa suntik vaksin COVID-19, lapor utusan. Pelaksanaan undang-undang khusus untuk mewajibkan semua rakyat di negara ini mengambil vaksin C19 adalah mustahil. Peguam Datuk Firuz Husin Ahmad Jamaluddin berkata, ini kerana langkah tersebut melanggar hak asasi manusia yang termaktub dalam undang-undang antarabangsa. Setakat ini pun memang ialah pilihan kan. Dia tak ada paksaan, dia bukan kewajipan. Seterusnya, seramai 65 pemberontak Houthi dan tentera pro kerajaan terbunuh dalam pertempuran terbaharu bagi merebut bandar strategik Marib di Yaman, lapor Berita Harian. Kerajaan Yaman yang diiktiraf disokong oleh gabungan tentera yang diketuai oleh Arab Saudi. Mereka ni berperang dengan pemberontak Houthi sejak 2014. Lama dah. Pada 2014 itu, para pemberontak ini berjaya menawan bandar yang penting juga, bandar Sana'a. Yaman ini memang penting, khususnya untuk zaman akhir ini. Jadi kita kena selalu ambil tahu cerita tentang Yaman. Khabar seterusnya, pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada bakal menjadi pemimpin tertinggi di Afghanistan. Ini menyaksikan Presiden atau Perdana Menteri akan mentadbir negara di bawah pimpinannya. Dia lebih tinggi lagi. Lapor utusan. Dan yang lebih terkini, Taliban mendakwa mereka menang di Lembah Panjshir. Lembah Panjshir ini merupakan kubu terakhir lah puak yang menentang Taliban. Tetapi puak penentang ini pun kata mereka tak kalah lagi. Tapi nampak gaya macam nak kalah dah, sebab mereka lebih cenderung kepada henti peperangan dan buat rundingan. Sedangkan Taliban ni dia berdiam saja, mungkin cenderung untuk hapuskan terus lah kot. Wallahualam lah. Di Lembah Panjshir ini, kalau tak salah, zaman pendudukan Soviet dulu merupakan kubu kuat Mujahidin. Mujahidin ni ada banyak dia punya komander-komander, wallet dia. Di Lembah Panjshir ni Ahmad Shah Mas'ud, dan sekarang ni anak dia jadi orang penting di sana lah.
Ahmad Shah Masuk tu dah terbunuh dulu. Khabar seterusnya. Jutaan penduduk Amerika Syarikat bakal bergelap. Lapor utusan. Ni yang kita kata tiba-tiba ni kan. Dengan negara yang sedemikian canggihnya pun tiba-tiba bakal bergelap. Jutaan penduduk di Gulf Coast bakal bergelap selama sebulan. Tiba-tiba kena sebulan. Tu yang pentingnya prepping sedikit sebanyak tu. Bergelap selama sebulan selepas taufan Ida. Taufan yang tadi tu menyebabkan bekalan elektrik terputus. Keadaan itu boleh mengancam nyawa penduduk ketika cuaca panas terik bakal melanda negeri itu. Lepas ni cuaca panas pula dah. Cuaca panas melampau merupakan penyebab kematian nombor 1 berkaitan cuaca di Amerika Syarikat. Lain, vaksin tercemar di Jepun mengandungi partikel keluli tahan karat. Vaksin Moderna, lapor berita harian. Moderna sekarang ini berdepan dengan isu besar di Jepun. Apabila lebih 1 juta daripada dos Moderna ni digantung. Susulan laporan benda asing ditemui dalam berbuli vaksin C19 terbabit. Seterusnya, hampir separuh kes baharu belum divaksin. Lapor berita harian ni melibatkan negara kita. Apakah maksud dia? Maksud dia, lebih separuh kes baharu jangkitan C19 pernah divaksin. Sebab tajuk dia begini, hampir separuh kes baharu belum divaksin. Jadi keterbalikan daripada tajuk itu, lebih separuh kes baharu jangkitan C19 di negara kita ini pernah divaksin. Nampak pelik juga ya, yang sudah divaksin nampak lebih pula lagi. Tapi ini berdasarkan data KKM lah. Tak apalah, kita seperti mana biasa serahkan kepada yang ahli. Seterusnya, Singapura akan berikan dos penggalak booster. Ekoran kes meningkat, lapor berita harian. Jadi Singapura ni bercadang untuk berikan booster. Padahal Singapura sudah mencapai immunity kelompok. Tapi akhir-akhir ini kes banyak. Berbanding jumlah penduduk dia tu, banyak lah. Kita nampak berbanding Malaysia macam sikit, tapi di sana banyak. Daripada Januari sampai April, ada 1 kematian sahaja. Tapi dari Mei sampai awal September ni sudah ada 25 kematian di Singapura. Dan angka kes harian pun akhir-akhir ini puratanya 200 lebih sehari. Di Singapura ini mungkin sesuai untuk kita jadikan sebagai kayu ukur ataupun contoh. Sebab dia dekat dengan negara kita dan juga dia mendahului kita. Dia lebih dahulu bagi vaksin, lebih dahulu mencapai imun kelompok. Jadi apa yang berlaku di Singapura itu mungkin berlaku kepada kita. Itu kita jadi macam satu perbandingan lah. Baik, tamatlah khabar-khabar yang agak terkini. Jadi seterusnya kita pergi kepada persediaan, atau kita sebut prepping. Kali ini persediaan kita bukanlah dari segi benda, bukan dari segi bahan, bukan dari segi alatan, tetapi dari segi diri kita sendiri. Dari sudut yang rohani, memang kita ni sedia usaha dah. Tu kita masing-masing lah, kita semua sedia maklum dah. Macam-macam amalan persediaan semua kan. Tapi kali ini nak bicara tentang diri yang jasmani. Yang rohani teruskan. Kita nak bicara yang jasmani. Jadi apa persediaan kali ini? Persediaan kali ini ialah kita ni kena berlatih makan. Makan pun nak kena latih kan? Makan pun nak kena latih juga. Kerana apa? Kerana ada makanan dan minuman yang kita tak biasa makan, yang kita tak biasa minum, yang kita kurang makan, yang kita kurang minum, yang kita tak berapa lalu nak makan,
yang kita tak berapa lalu nak minum. Dan ada juga yang memang kita tak boleh nak makan, tak boleh nak minum pun sebab tak kena dengan diri kita lah, mulut kita. Jadi sekarang ini apa sahaja makanan atau minuman yang halal, yang baik, yang ada di depan mata kita ni, kita cuba ambil. Jangan dipilih-pilih sana. Kita cuba makan, kita cuba minum. Walaupun sikit, walaupun kita tak apa lalu, walaupun sebelum ni kita memang tak makan benda-benda tu, sebab ini sebagai persediaan. Kita biarkan dia ni biasa masuk ke mulut kita. Mana yang tak lalu dan tak berapa lalu itu, kita niatlah sebagai latihan kerana Allah. Kita suap, kita hirup masuk je, sekurang-kurang sedikit. Mengapa kena begitu? Kerana pada waktu-waktu kesusahan, waktu-waktu huru-hara, waktu-waktu kecemasan, kita kadang-kadang tak banyak pilihan dari segi makanan dan minuman. Apa yang ada di depan kita, itu sahajalah. Dan kadang-kadang itu tak ada pilihan pun. Mungkin ada satu itu saja. Satu itulah makanan yang ada, atau satu itulah minuman yang ada. Jadi kalau kita tak biasa memakan, tak biasa meminum ini, kita mungkin antara orang yang terawal lah akan lemah. Dan mungkin yang terawal lah akan pingsan, akan maut. Sebab kita tak makan, orang lain makan. Jadi kita kena latih makan. Tapi memang ya, ada makanan-makanan tertentu yang sebahagian orang memang tak boleh nak makan langsung. Tak boleh masuk langsung kan. Atas sebab-sebab alahan, sebab tak tahan dia punya rasa, sangat tak tahan. Bukan tak tahan, sangat tak tahan. Sangat tak tahan bau dia, ada mual dan sebagainya. Yang itu memang tak boleh buat apalah. Jadi kita latih yang mana yang kita selama hari ini kurang makan, kita tak biasa makan. Lebih-lebih lagi yang daripada persekitaran kita, kan? Yang daripada yang semula jadi, makanan-makanan kampung, makanan-makanan orang pergi berkemah, orang mengembara. Setakat mana yang boleh kita usahalah. Ada orang yang dia tak suka makan sayur, kena berlatih makan, walaupun sikit. Sebab boleh jadi nanti sayur itu sajalah makanan yang kita ada. Setelah beberapa hari tak jumpa. Tak jumpa sebarang makanan. Mau tak mau kena makan. Kalau tidak, cepatlah kita almarhum. Ada orang dia tak boleh minum air kelapa. Bukan tak boleh, dia tak lalu minum air kelapa. Ada orang dia tak tahan nak makan ikan rebus. Ada orang dia tak pandai makan ikan darat. Ada orang dia tak biasa makan ulam-ulaman. Ada orang dia tak makan ayam kampung. Ada orang tak makan daging itik dan sebagainya. Ini semua kena dilatih. Sekurang-kurangnya ambil sikit. Macam kita kata tadi, niat sebagai latihan. Tapi memang kita tak nafikan, memang ada orang yang dia tak boleh suap masuk langsung makanan-makanan tertentu. Yang itu tak mengapalah. Itu memang tak boleh buat apa kan. Kita biasakan pelbagai makanan daripada persekitaran, setakat yang kita boleh pergi. Itulah prepping kita kali ini. Tak ada persediaan dari segi bahan ke, alatan ke, benda-benda ke, dari segi diri kita saja. Dan tentulah kita kena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mudahkan makan minum kita ni. Antara cara Allah mudahkan, kita ni jenis tak memilih. Apa saja ada depan kita, mana yang halal, yang baik, kita boleh makan. Tapi yang mana yang memang tak boleh masuk itu memang ada. Okay, slot seterusnya kita sentuh sedikit tentang hadis Jibril. Hadis Jibril ini memang asas kepada ilmu-ilmu akhir zaman dan juga zaman akhir lah. Sebab itu hampir setiap kali kuliah yang kemudian ini memang kita sentuh. Kita sentuh sikit ya.
Oleh kerana sudah banyak kali kita jelaskan pembahagian hadis Jibril ini, apa elemen-elemen yang ada di dalamnya. Ada 4 perkara utama tu kan. Jadi kali ini kita ringkaskanlah. Sebab dia ulang-ulang selalu, mungkin beberapa kali kuliah akan datang baru kita ulang balik. Jadi dalam hadis Jibril ini ada elemen fiqh, ada usuluddin, ada tasawuf, dan yang keempat ada tentang as-sa'ah, yakni yang mencakupi di dalamnya juga tentang akhir zaman, zaman akhir, tentang zaman fitnah, tentang hari kehancuran, dan tentang hari kiamat. Jadi 4 perkara. Apabila kita belajar fiqh dan kita nak belajar akidah, bukan semua orang suka, kan? Orang-orang yang melemahkan semangat kita nak belajar akidah tu, mereka akan bagi contoh-contoh ajaran yang bermasalah dalam akidah. Dia tak bagi contoh yang baik, dia akan highlightkan contoh-contoh yang buruk. Contohnya, dia akan cerita tentang Mu'tazilah, fahaman Jabariyah, fahaman Qadariyah, dan lain-lain. Mereka tak bagi contoh yang baik-baik, tapi pilih contoh-contoh yang bermasalah. Tujuannya supaya kita tidak belajar bahagian akidah tu. Sama juga apabila kita belajar akidah dan kita nak juga belajar tasawuf. Golongan-golongan yang anti dengan tasawuf ni, mereka akan berusaha untuk melemahkan semangat kita dengan mengemukakan contoh-contoh yang bermasalah. Mereka tak bagi contoh-contoh yang baik dalam tasawuf. Antaranya akan dikaitkanlah tasawuf ni dengan batiniyah, dengan Ayah Pin, dengan Guru Yahya, walaupun sekadar cerita televisyen kan. Dan Guru Nanak, ajaran-ajaran yang tolak syariat, kumpulan-kumpulan sesat, ajaran-ajaran sesat, dan lain-lain. Supaya ada satu gambaran tasawuf ni tak baik. Jangan. Begitulah juga apabila kita belajar tasawuf contohnya, dan kita nak belajar tentang tungku yang keempat, rukun yang keempat, elemen yang keempat, iaitu yang berkait dengan akhir zaman, zaman akhir tu tadi. Pihak-pihak yang anti, yang menentang ni, mereka akan ulang siar, ulang cerita, ulang tunjuk ajaran-ajaran yang boleh mereka gunakan untuk patahkan semangat kita. Contohnya, mereka akan ulang-ulang cerita tentang Israeliat. Kononnya bila belajar tentang as-sa'ah ni, ni berkait dengan Israeliat, akan ikut Israeliat. Mereka akan kaitkan dengan geng-geng teori konspirasi. Mereka akan kaitkan dengan ajaran-ajaran sesat, dengan fahaman macam-macam jenis fahaman, supaya wujud satu gambaran tak baik tentang tungku as-sa'ah ini yang berkait dengan akhir zaman, zaman akhir, zaman fitnah, hari kehancuran, hari kiamat ni. Tak baik, jangan. Jadi biasa, untuk semua tungku pun berlaku macam itu. Jadi cara yang sebegini dia berlaku semua pada setiap tungku dalam hadis Jibril. Jadi apabila kita dah faham dah permainan yang begitu, kita akan okey-okey sajalah. Bila kita tak faham, itu yang kita mudah terpengaruh. Baik, seterusnya kita nak sambung bicara tentang mujaddid. Kali ini baru dapat peluang. Untuk lebih jelas pemahamannya, para penonton bolehlah merujuk semula perkongsian kita tentang mujaddid dalam 2 atau 3 kuliah sebelum ini, kalau tak salah. Jadi Tarikat Ghazaliyah ini dia ada pandangannya yang tersendiri dalam beberapa hal yang berkait dengan zaman akhir dan akhir zaman. Dari semasa ke semasa, kalau diperhatikan, kita makin keluarkan. Sungguh pun ilmu itu datang daripada Tarikat Ghazaliyah, sebahagian kecilnya tu. Tapi sebenarnya dia untuk semua orang. Jadi biasanya orang akan menganggap Khalifah Umar Abdul Aziz
sebagai mujaddid yang pertama. Kerana pada zaman dia itu ada perkara yang perlu ditajdid, wujud permasalahan, perkara itu perlu ditajdid, dan dialah pencetus tajdidnya. Namun sebelum itu sudah ada perkara yang sebenarnya yang perlu ditajdid. Sudah ada masalah, dan sudah ada pun mujaddidnya sebelum zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baiklah, untuk pergi ke situ, sekarang kita lihat dulu tungku-tungku awal dalam hadis Jibril, iaitu fiqh, akidah dan tasawuf. Pada zaman Imam Asy-Syafi'i, permasalahan wujud dalam hal ehwal yang bersangkutan dengan fiqh, nak keluarkan hukum. Jadi perkara yang perlu ditajdid ialah wilayah fiqh itu. Dan Imam Asy-Syafi'i lah yang menjadi mujaddidnya. Di samping itu, ramai lagi tokoh-tokoh besar yang mengusahakan hal yang sama, walaupun mereka bukanlah mujaddid untuk kurun itu. Pada zaman Imam Asy'ari, permasalahan wujud dalam hal-hal yang bersangkutan dengan akidah. Akidah tu tak ada masalah apa, tapi hal-hal yang bersangkutan dengan akidah. Jadi, perkara yang perlu ditajdid pada zaman itu ialah yang bersangkutan dengan akidah. Dan Imam Asy'ari lah mujaddidnya. Di samping itu, ada lagi tokoh-tokoh lain yang mengusahakan hal yang sama. Bila sampai zaman Imam Al-Ghazali, perkara yang menjadi permasalahan pada zaman itu berkait dengan tungku yang ketiga pula, iaitu tentang tasawuf sufi. Jadi, bahagian itu perlu ditajdid. Maka muncullah Imam Al-Ghazali sebagai mujaddidnya. Di samping itu, ramai lagi tokoh-tokoh yang lain yang sezaman yang turut mengusahakan hal tersebut, walaupun mereka bukan mujaddid untuk zaman itu. Jadi, fiqh, akidah dan tasawuf dalam hadis Jibril sudah ditajdid. Tungku fiqh, tungku akidah dan tungku tasawuf ni mengalami pentajdidan. Ketiga-tiganya itu sangat penting. Apa perkara yang lebih penting berbanding 3 tungku di atas? Ada tak? Kalau kita nak tahu, kita kena lihat akan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kerana dia ini mujaddid yang lebih awal. Jadi apa benda yang dia tajdidkan? Benda yang dia tajdidkan lebih awal itu, ringkas kata, adalah lebih penting daripada 3 tungku ini tadi. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia mentajdid dalam urusan apa? Bukan dalam urusan fiqh, bukan dalam urusan akidah, dan bukan dalam urusan tasawuf. Cerita dia, pada tahun 100 Hijrah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar hadis-hadis dikumpul dan dibukukan. Dia ni orang yang pertama. Itulah tajdidnya. Mengapa? Kerana pada zaman itu permasalahan melanda kepada hadis-hadis. Sedangkan hadis-hadis ini merupakan sumber kepada tungku fiqh, akidah, tasawuf dan akhir zaman. Jadi hadis ini lebih penting lagi daripada semua tungku itu. Pada zaman Imam Asy-Syafi'i, permasalahan melanda fiqh. Pada zaman Imam Asy'ari, permasalahan melanda akidah. Pada zaman Imam Al-Ghazali, permasalahan melanda tasawuf. Pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, permasalahan melanda sesuatu yang lebih penting daripada yang disebutkan tadi itu, iaitu sumber kepada tungku-tungku itu, iaitu hadis ataupun as-sunnah. Sebab itu dia dipandang sebagai mujaddid untuk zaman itu. Satu-satu orang mujaddid ni banyak perkara lah dia buat, tapi ada satu perkara yang terpenting itu, iaitu
tentang pengumpulan hadis. Sekiranya tidak diusahakan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz, mungkin sangat banyak hadis-hadis tak dapat sampai kepada kita. Kemungkinanlah pada adatnya begitu. Datang pula persoalan lain. Ada tak sesuatu yang lain yang lebih penting daripada hadis? Lebih penting lagi daripada fiqh, akidah, tasawuf, as-sa'ah? Ada tak? Tentulah ada. Jadi tuan-tuan pun mungkin dah mula nak nampak dah. Yang lebih penting daripada hadis atau as-sunnah ialah Al-Quran. Jadi, tentu ada permasalahan yang berlaku dalam hal ihwal Al-Quran. Dan tentu ada tajdid yang perlu dilakukan dalam hal ihwal yang berkait dengan Al-Quran. Dan tentulah ada si mujaddidnya dalam hal ihwal yang berkait dengan Al-Quran. Baru cantik susunan dia tu. Jadi tarikat Auzaliyah memandang sebegitu. Tapi ini bukan untuk dipertikaikan. Siapa yang setuju dengan pandangan ini boleh saja pakai, tidak bersetuju tidak mengapa. Jadi yang awal yang perlu ditajdid Al-Quran. Lepas itu As-Sunnah. Kemudian tungku fiqh. Kemudian tungku akidah. Kemudian tungku tasawuf. Dan pada zaman akhir ini tungku yang berkait dengan asal. Itu susunannya. Jadi siapakah mujaddidnya? Mujaddid yang mula-mula yang berkait dengan Al-Quran ini tidak lain ialah Sayyidina Abu Bakar. Begitulah pandangan tarikat Ghazaliyah. Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar dan Al-Quran ini kita akan sambung dalam perkongsian yang akan datang, insya-Allah. Ya, jadi perkongsian kita kali ini pun sudah sampai ke penghujungnya. Kita sampaikanlah beberapa kata-kata akhir apa yang sempat dinotakan walaupun mungkin tidak begitu tersusun. Yang pertama, selalulah sebut nama kekasih sebenar kita, iaitu Allah. Allah, Allah, Allah. Sama ada di mulut, di hati atau pada kedua-duanya sekaligus. Sebab pada menjelang kiamat nanti, menjelang hari kehancuran nanti, tak ada orang nak sebut dah. Kita sebut. Yang kedua, amalan lafaz zikir harian warisan Imam Al-Ghazali kita teruskan. Sama ada yang biasa ataupun yang berganda yang pernah kita ijazahkan sebelum ini. Dan apa amalan yang lain yang kita tahu, buatlah. Yang ketiga, pada zaman akhir ini kita kena lebih kerap mengambil peduli tentang 4 unsur utama alam zahir. Kita pernah cerita tentang 5 lapisan alam zahir. Kita pernah cerita. Dan juga tentang 4 jenis penghuni alam zahir, iaitu benda-benda dan tumbuh-tumbuhan dan haiwan dan manusia. Ini 4 penghuni alam zahir. Dalam pengajian zaman akhir ni, kita kena ambil tahu, ambil peduli, selalu cari maklumat tentangnya, kerana semua ini berkait rapat. Berkait rapat dengan zaman akhir. Seterusnya, yang keempat, sampaikanlah kepada saudara-saudara kita walaupun satu ayat, walaupun satu link. Lebih-lebih lagi kepada orang-orang yang kita sayang. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Wara' ini ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling bawah ialah wara' orang awam. Orang awam ni benda-benda yang syubhat pun dia buat biasanya. Itu wara' juga, wara' orang awam. Yang kedua tinggi sikit, wara' orang soleh. Orang soleh ini apa yang syubhat, yang ada ragu-ragu, dia tinggalkan. Jadi kita ni berada pada makam orang awam kah atau pada orang soleh kah? Selama mana kita nak duduk pada awam itu saja kan? Belajar lama dah.
Mesti kita ada matlamat untuk capai yang setinggi yang boleh. Jadi kita kena berpindah kepada makam orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni, hal-hal yang syubhat, yang ada keraguan-raguan, dia tinggalkan. Kalau orang awam, dia buat. Yang ketiga, warak, peringkat orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Ini lebih tinggi lagi. Harap kita termasuk ke dalam golongan ini. Mereka ini bukan kata yang syubhat, yang ragu-ragu mereka tinggalkan. Yang halal pun mereka tinggalkan. Apabila yang halal itu ada kemungkinan untuk menjadi tidak halal. Lagi hebat lagi, dia punya tapisannya tu, itu pun mereka tinggalkan. Harap kita jadilah orang muttaqin. Dan peringkat yang tertinggi, warak. Ini warak orang-orang siddiq. Peringkat sufi ini kita tak panjangkan di sinilah, sebab ni kuliah khusus dia kan. Kita ni kalau dapat capai ke peringkat muttaqin tu, jadilah hebat-hebat. Alhamdulillah, syukur sangat dah. Yang keenam, bercerita tentang kebenaran. Al-haq. Sesuatu kebenaran itu waktu keluarnya tak menentu. Yang benar-benar ini, bila nak nyata benarnya itu, tak tahu, tak menentu. Ada perkara-perkara kebenaran yang dia terkeluar ketika itu juga. Waktu tu juga, lelah tu juga terkeluar dah kebenaran. Ada kebenaran yang dia terkeluar beberapa waktu kemudian. Kena ada masa sikit baru keluar. Dan ada kebenaran yang dia nak terkeluar itu dalam tempoh yang sangat lama. Jadi kita kena bersabar. Dan ada juga kebenaran yang dia hanya akan terkeluar di akhirat saja nanti. Tapi itulah, zaman sekarang ini ramai memang kita selalu cerita orang bersabar. Sebab nak tunggu kebenaran ni, sabar. Tak tahu bila datang. Adakah waktu sekarang? Adakah tak lama lagi? Adakah lama lagi? Ataupun mungkin di akhirat baru keluar kan? Jadi kena banyak bersabar, kena banyak berdoa, banyak solat, banyak usaha dan banyak ikhtiar. Cuma masalah dia sekarang ini, ramai sungguh orang yang tersilap fahaman, tersilap ajaran tentang ikhtiar. Berdasarkan apa yang kita nampak, tulisan-tulisan mereka, perkongsian-perkongsian mereka, kata-kata mereka kan. Bahkan ada sebahagiannya itu yang memang duk mengajar tungku yang kedua itu, iaitu tungku akidah pun. Bila disebut ikhtiar, satu perkara saja. Sedangkan ikhtiar itu melibatkan pilihan. Bila sebut ikhtiar itu, mereka ni ajar tentang akidah, usuluddin, ilmu kalam. Tapi yang bila dipraktikkan tu, nampak, bukan dia. Agak pelik lah ya. Patut mereka yang lebih maklum lagi. Okey, yang ketujuh. Dalam sedar tak sedar, persediaan-persediaan dibuat agar apabila Mr. D, Dajjal, muncul nanti, manusia ni boleh menerimanya. Jadi persediaan-persediaan dibuat. Bukan kita buat, orang lain lah buat kan. Mereka buat itu supaya bila muncul nanti, manusia boleh menerimanya, tidak menolaknya. Manusia suka untuk menerimanya. Manusia rela untuk menerimanya. Dan manusia rasa okey untuk menerimanya. Dan tak ada rasa bersalah untuk menerimanya. Persediaan-persediaan dibuat ke arah itu. Dan persediaan-persediaan juga dibuat agar orang-orang yang tak mahu menerimanya nanti akan menjadi golongan yang dipandang sebagai salah. Golongan yang tidak baik. Sebagai golongan yang terpencil. Golongan yang dianggap sebagai musuh. Golongan yang dimusuhi oleh segala agama. Dipandang sebagai musuh global. Persediaan-persediaan ke arah itu pun dibuat. Mungkin belum sampai masanya, persediaan dibuat. Jadi dua aliran persediaan tu. Satu aliran ni untuk manusia rela menerima kehadiran dia. Satu lagi, orang yang tak rela ini akan dipandang sebagai pihak yang salah. Saya teringat dulu kata guru saya.
Dia bukan berkata, dia bertanya tau. Tapi lepas tu dia ceritalah, sebab kita tak tahu. Dia tanya dia, sekiranya Mr. D zahir nanti, rasa-rasa dia ubah semua agama. Lepas tu ramai-ramai orang masuk agama Yahudi, sebab dia tu kan berkait dengan agama Yahudi. Ada macam tu ke? Katanya bukan. Adakah dia akan buat satu agama baru? Agama D. Ramai-ramai orang masuk agama tu, orang tinggalkan agama sedia ada ni. Adakah begitu keadaan dia? Dia tanya, dia jawab bukan. Ni kata dia. Kalau ada manfaat kita ambil, kalau tak ada tak mengapa. Sebenarnya tak mustahil akan ada satu agama lah yang dia buat, tetapi kebarangkalian itu kecil, lebih kecil. Jumlah yang lebih besar lagi nanti, sebenarnya manusia ini akan tetap berada dalam agama masing-masing. Manusia-manusia ini masih berasa mereka sedang berada dalam agama mereka, dan mereka masih mengamalkan agama mereka. Itu situasi dia. Orang yang beragama Buddha akan terperasan dia sebenarnya masih mengikut ajaran Buddha. Orang yang beragama Hindu akan berasa dia masih berada dalam Hindu. Orang yang beragama Islam akan berasa yang mereka masih di jalan Islam. Orang yang beragama Kristian akan berasa dia masih dalam agama Kristian. Orang yang beragama Yahudi akan berasa dia masih dalam agama Yahudi. Tapi sebenarnya mereka ikut dia. Dia tak perlu nak wujudkan satu agama baru pun. Kamu kekal dalam agama masing-masing, tapi sebenarnya tak kekal pun. Hebat tak fitnah dia? Dengan izin Allah lah. Sebab tu kata fitnah Mr. D ini adalah yang fitnah yang terbesar dalam sejarah hidup manusia. Bisa hebat-hebat dia, Allah lagi hebat. Kita bergantung sepenuhnya dengan Allah lah. Tapi usaha dan ikhtiar kena buat. Dan usaha dan ikhtiar itu adalah secara gigih. Bukan usaha yang sekadar-sekadar saja ikut-ikut orang, jangan. Kena usaha yang gigih, InsyaAllah. Jadi perkongsian kita kali ini setakat itu sahaja. Jika ada salah dan silap, saya mohon berbanyak maaf. Dan dalam segi berita, jika ada kesilapan, tuan-tuan maklumkan kepada saya supaya saya boleh betulkan dalam kuliah yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi, kita sama-sama saling mendoakan. Lintasan pun sudah kira doa dah. Doakanlah kita ini dan juga seluruh umat Islam yang lain itu selamat. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.